banyak daging. Unta banyak daging tak? Banyak. Yang kedua, orang kita biasa tak makan daging unta? Tak biasa, maka tidak keutamaan sembelih unta di sini. Berbanding di Mekah. Situasi negara dia, kena faham. Tuan-tuan, tu sebab ada orang kita Syekh berapa? Syekh 18 tu? 19. Dia buat korban unta dulu kan. Dia lepas tu dia baringkan unta tu. Tuan-tuan, orang Arab sembelih unta tak pernah baring semua berdiri. Orang Arab sembelih unta macam tu dekat nahar, tempat sembelihan tu. Dia pergi Allah Akbar, Allah Akbar. Kat nahar dia. Tiba-tiba bawa dekat Syekh 19, dibaringkan unta tu. Kalau unta tu boleh bercakap lah, keturunan aku tak pernah buat macam ni, kena bagi. Kadang-kadang orang kita tak faham istilah hukum. Istilah hukum ni dia panggil usul fiqh, tuan-tuan. Jadi maknanya kita kena faham istilah hukum berkaitan dengan korban ni. Dan juga tuan-tuan, daging korban ni dia kena dimulakan kepada kawasan qaryah kita dulu. Mana bila ada lebihan baru dikeluarkan daripada qaryah kita, sistem agihan daging tadi. Baik tuan-tuan dan puan-puan, yang paling teruk sekali ialah kita sebagai pemegang amanah. Pemegang amanah yang belum korban ni kena jaga. Saya ulang balik, kalau hilang kena ganti. Yang kedua, tidak boleh membuat ketetapan ketika sembelihan korban. Contohnya, dia kata kalau buat korban, tukar sembelih dapat kepala. Tak boleh. Tak boleh. Kita kena bayar upah sembelih. Tak boleh buat ketetapan orang sembelih dapat kepala. Kalau dia buat begitu, wajib pengelola kena ganti. Kita buka dalam kitab Matal al-Badrin, dia disebut dalam bab korban. Atau paling mudah kita buka yang Jawi punya pun cukup dah. Apa hukum-hukum berkaitan dengan korban, ya. Dan yang akhirnya tuan-tuan, yang akhirnya jangan terlibat kepada perkara-perkara yang khurafat dalam bab korban. Ada orang kita macam-macam. Dia kata kaitan ni kalau daging nak lembut ni tak nak dia koreh, rasanya boleh tu kena gunakan pisau yang tajam. Memanglah sembelih pisau tajam. Yang kedua, nak bagi dagingnya lembut, masa menyembelih tu kita gunakan pisau yang paling tajam ni, pisau yang guna besi ketapi tu. Dua. Yang ketiga, nak bagi lembut dagingnya masa menyembelih tu kita pun kena lembut daging. Badan kita pun lembutkan badan tu. Ada orang kita betul-betul begitu. Kena lembutkan badan. Kalau tak nak daging tu berbau, komut punggung. Nyembelih bismillahirrahmanirrahim, wahai lembu, sadap untuk den, kata dia, hanya untuk tanah. Dengan terlibat pada perkara-perkara yang seumpama ni. Ya, ada orang pula siap tampal nama. Ni nama golongan korban, tampal kat paha lembu. Tampal. Tak apa, betul lah. Dia ikut mazhab Syafi'i, nak memastikan ni tuan buat sembelihan korban. Bismillahirrahmanirrahim, dia pun sembelih korban. Lepas dia sembelih, maka dia ambil nama dekat paha lembu tadi, dia pun lap ke 7 nama. Ni orang kampung saya lah, orang Melaka. Dia lap kat 7 nama tu, dia konyok-konyokkan nama tu, dia balinglah lubang ada darah. Tanya, Ji, pasal baling nama lubang darah? Nak beritahu malaikat nama dah sampai, kata. Itu pun masalah. Kalau kita sekadar dia sampah saja, tak ada masalah. Tuan-tuan, tuan-tuan dan puan rahmatillah Allah Ta'ala, dah lebih masa dah. Jadi conclusion dia tuan-tuan, ambillah kehebatan pada bulan Zulkaidah. Ada 3 benda saja saya sebut yang usia utamanya. Peristiwa bulan Syakban, peristiwa bulan Zulkaidah. Yang keduanya, ambil iktibar daripada tahlul ihsan. Kalau ada buat tuan-tuan, sebelum meninggal kena buat. Kan? Sebab benda ni menyebabkan kita berdosa. Dan juga yang ketiganya iaitu haji terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Apa soalan? Apa ada soalan? Ya. Tahlul apa? Tahlul korban ke tahlul apa? Tahlul haji. Tahlul. Okey, tahlul ni tuan-tuan, dia ambil yang pertama untuk membebaskan larangan ihram. Mana lebih daripada berapa helai? 3 helai. Cukup. Kalau kita cabut boleh tak? Boleh. Dah tak ada benda, cabut boleh. Tapi kalau kita cabut bulu ketiak boleh tak?
Saya tengok ada orang Arab, rambut dia tak ada. Lepas tu dia cari rambut tak ada. Dia tengok bulu dada, dia tarik bulu dada. Boleh tak? Kena bayar dam. Dia mesti rambut yang berada di kawasan kepala, tuan-tuan. Dan bab botak pula ada 3 hukum. Kena faham Yang pertama, botak mengenin. Licin mengenin. Yang kedua, botak yang penyakit. Yang ketiga, botak yang nak tumbuh rambut. Jadi bagaimana katakan nak cukur, nak ambil sunnah? Kalau kita baiknya bertahlul ni dengan botak. Kata kalau kita dah botak, ada rambut, kita rasa pegang-pegang ada tajam-tajam ni. Tuan-tuan kena tahlul tak? Adakah lalukan pisau? Kalau kita rasa ada tajam-tajam tu, kena ambil pisau jilet cat sekali. Tapi kalau dia mengenin, botak mengenin, tu botak mengenin. Ori itu ori. Itu barulah lalukan pisau. Kita faham tu? Yang ketiga, botak kerana penyakit juga lalukan pisau. Berkaitan dengan tahlul lah. Okay. Di sudut sunnahnya botak lah. Baik. Tuan-tuan tanya botak, saya jawab soalan kedua lah. Tuan-tuan ketika buat umrah, tuan-tuan buat haji, ketika tahlul awal, kita tahlul awal di Mekah. Kata kita tahlul awal di Mekah, kita tawaf, sa'i, tahlul awal di Mekah. Kemudian kita bergerak pergi ke Mina untuk bermalam di Mina. Tuan-tuan, maknanya boleh tak kita potong rambut di Mekah? Boleh. Tapi nak cari pahala lebih, tak usah potong rambut lagi, masih pakai ihram, balik semula ke Mina, gugurkan rambut di Mina. Itu berkaitan dengan pahala untuk orang buat haji lah. Okey, tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah moga-moga pertemuan kita pada malam ini dapat membangkitkan kesedaran kita tentang keistimewaan bulan Zulqaidah ini, dan hati-hatilah dengan badal-badal haji, korban-korban yang iklan di surat khabar dan sebagainya. Tuan-tuan, kita nak buat yang terbaik, menepati pada hukum disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi taqabbalallahu minna minkum.